Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wabika nasta'in wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh. Pengajian yang amat penting untuk kita mengetahui dalil-dalil hukum hakam Allah Subhanahu wa taala atau punca daripada fiqh. Tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam pengajian asas usulul fiqh dan berada pada siri yang ke-20 kitab Al-Madkhal ila dirasati usulil fiqhil islami pada seri yang ke-20. insya-Allah pada hari ini kita membincangkan al-mahkum alaih. Sebelum ini kita bincangkan al-mahkum fih. Al-mahkum alaih adalah mengenai dengan mukallaf itu sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, pada minggu yang lalu kita telah bincang al-mahkum fih. Mahkum fih lebih kepada perbincangan perbuatan mukallaf. Tapi hari ini saya nak ajak tuan-tuan kita bincangkan al-mahkum alaih, mukallaf itu sendiri. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita bincangkan pada hari Jumaat yang lalu, disyaratkan pada mukallaf ini ada dua benda. Kalau tuan-tuan masih ingat, yang pertamanya an yakuna qadiran ala fahmi khitabit taklif. Dia mestilah orang yang faham. Faham apa tu? Faham khitabut taklif. Apa yang ditujukan perintah tadi kepadanya. Dan juga dalil-dalil yang tujukan kepadanya. Maksudnya dia mampu untuk faham dengan menggunakan akal dia. Okey? Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua yang kita bincangkan adalah hurriyatul ikhtiyar, iaitu diberi hak kebebasan, pilihan. Bukan paksaan, diberi hak kebebasan untuk pilih. Itu dipanggil taklif untuk orang mukallaf. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama usul mereka mensyaratkan apa? Hurriyatul ikhtiyar, iaitu pilihan, kebebasan memilih bagi mukallaf untuk sahnya taklif tersebut yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang dimasukkan hurriyatul ikhtiyar ni apa? Iaitu al-qudrah ala imtithalit takalif, iaitu kemampuan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mematuhi taklif, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah suatu perintah arahan daripada Allah yang manusia tidak mampu untuk patuh, maka akan jadi apa yang kita bincangkan, jadi abas, jadi sia-sia. Jadi sebab itu hurriyatul ikhtiyar bermaksud al-qudrah ala imtithalit takalif, iaitu mampu untuk menanggung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bincangkan juga selepas daripada ini, lepas daripada kita huraikan secara tuntas, iaitu ahliyah. Kita akan masuk bab ahliyah, iaitu kelayakan, sama ada secara sempurna, kekurangan ataupun tak ada langsung kesempurnaan, tidak ada langsung ahliyah, kelayakan. Ini semua kita akan bincangkan insya-Allah selepas daripada ini. Sebelum tu saya nak bagi faham tuan-tuan tentang mukallaf. Ada dua benda, iaitu dia faham perintah tadi ditujukan kepada dia, dan juga yang kedua adalah dia hurriyatul ikhtiyar. Yang pertama lebih kepada akal lah, mana akal mampu untuk faham. Dia ada akal untuk faham, ini perintah Allah. Yang keduanya adalah hurriyatul ikhtiyar, iaitu pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, bukan di luar daripada kotak kemampuan manusia biasa. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cumanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia telah berbeza pada mensyaratkan syarat ini. Syarat apa tu? Hurriyatul ikhtiyar. Terutamanya pada masalah takliful mukrah,
memukallafkan orang yang dipaksa, makna memberi paksaan kepada seseorang. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia berpendapat mukallaf yafham khitab asy-syari'. Seorang mukallaf dia akan faham apa tu? Faham apa yang Allah Ta'ala tujukan perintah kepada dia. Dengan menggunakan akal fikiran dia boleh faham. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu akan jadi mukallaf dengan sebab dia meninggalkan membunuh orang lain. Sekiranya dia dipaksa ke atas perkara tersebut, diancam untuk bunuh kalau dia tak bunuh orang lain. Tuan-tuan, seseorang dia kata bunuh orang A, kalau kamu tak bunuh orang A, kamu akan dibunuh. Dia mampu untuk meninggalkan pembunuhan tersebut. Dia mampu untuk meninggalkan pembunuhan tersebut, tapi dia kena bunuh lah. Jadi pada ketika itu kena lihat apa? Diri dia bukan lebih baik daripada diri orang yang dia nak bunuh. Manusia semua sama. Tak adalah diri dia ni martabat lain, tak ada. Semua sama. Jadi Imam Al-Ghazali yang dia maksudkan pada syarat yang kedua, hurriyatul ikhtiyar, dia kata apa? Seseorang itu mestilah dia faham khitab syarak dan juga menggunakan akal dia, dan harus untuk dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taklif kepada dia. Sebab benda tersebut kita panggil macam mana ya? Diringkaskan ceritanya, seorang yang mukallaf yang mana dipaksa untuk membunuh seseorang, dia tak boleh bunuh. Sebab apa dia tak boleh bunuh? Sebab diri dia dengan diri orang yang dia akan bunuh sama. Jadi itulah yang Imam Ghazali maksudkan, iaitu takliful mukrah, iaitu memaksa orang, mentaklifkan orang yang dipaksa. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bila sempurnanya syarat-syarat ini, sempurna syarat-syarat yang kita sebutkan ini, dan tidak ada mawani'. Apa itu mawani'? Kita akan bincangkan lepas ni. Apa itu mawani'? Tapi mungkin bukan hari ni, esok ataupun lusa. Mawani' ni banyak. Yang mana ulama-ulama usul namakan al-mawani' ini adalah al-awarid. Al-awaridu jamak kepada apa? Aridatun. Jamak kepada aridah. Tuan-tuan, bila mana telah sempurna ahliyatul mukallaf, kelayakan seorang mukallaf, maka dia wajib untuk menanggung segala pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bila sempurna syarat-syarat ini, tak ada mawani', maka dia mesti, seorang mukallaf ada ahliyah, kelayakan untuk dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu taklif yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tuan-tuan, bila sempurnanya syarat ini, dalam tariqah Al-Hanafiyah, dia ada mensyaratkan dengan satu syarat yang lain, iaitu dia letakkan syarat yang ketiga, tariqah Al-Hanafiyah, iaitu dalam kebanyakan dimonopoli oleh mazhab Hanafi, iaitu dia menyatakan al-khuda' li wilayati daulah al-islamiyah, iaitu duduk di bawah naungan pemerintahan negara Islam. Kerana mereka menyatakan tariqah Al-Hanafiyah, siapa yang membuat satu jenayah di luar daripada negara Islam, bukan di bawah negara Islam, dalam negara Islam, di luar. Jadi bila dia buat di luar negara Islam, bukan dalam negara Islam, maka tidak dikenakan hukuman atas jenayah yang dia buat. Walaupun selepas daripada dia buat jenayah, dia pulang ke negara Islam, tetap negara Islam tak boleh mengambil apa-apa hukuman, menjatuhkan apa-apa hukuman ke atas orang tersebut. Ini tariqah Al-Hanafiyah. Sebab apa ya? Intifa'ul mas'uliyah awil 'uqubah 'alal muslim kharija wilayatil daulah al-islamiyah
la ya'ni nafya taklifihi bi sa'iri takalif asy-syar'iyyah. Makna dia bila buat satu jenayah di negara bukan Islam, okey, mas'uliyah at-takalif, pertanggungjawaban dia telah ternafi, hukuman dia telah ternafi, maksud telah tak ada, telah tak disabitkan. Sebab apa? Dia berada di luar negara Islam. Cuma penafian tersebut, taklif yang ternafi tersebut adalah taklif la ya'ni nafya taklifihi bi sa'iri takalif syar'iyyah, tapi bukan bermaksud ternafi taklif dengan semua taklif syar'iyyah, tapi bukan bermaksud semua taklif digugurkan, semua pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala kepada digugurkan, bukan begitu. Jenayah yang dilakukan digugurkan, tapi ada takalif, perkara-perkara perintah Allah yang diperlu buat walaupun di negara kafir. Itu tariqah al-Hanafiyah. Adapun jumhur, ini pendapat yang masyhur, pendapat yang mukhtar, yang terpilih, dia menyatakan mereka jumhur, iaitu tariqah Asy-Syafi'iyah, tidak mensyaratkan syarat ini, iaitu berada di bawah naungan negara Islam. Mereka tak mensyaratkan la fil jinayat wala fi ayyi majal akhar, tidak kira bukan pada dalam bab jenayah ataupun dalam bab-bab yang lain, sama aja kamu buat jenayah, buat kesalahan di negara Islam ataupun bukan Islam, kamu akan dikenakan hukuman. Cuma mengikut tariqah al-Hanafiyah, jenayah yang dilakukan bukan di negara Islam, maka tidak dikenakan apa-apa hukuman, terlepas walaupun selepas daripada itu dia pulang ke negara Islam. Okey. Orang-orang Islam akan diberi hukuman ke atas perbuatan ataupun jenayah yang dilakukan di bawah naungan negara Islam ataupun luar daripada negara Islam, tetapi bila mana dia dah kembali berada pulang ke tanah air dan negara Islam, hukuman pasti telah dilaksanakan kepadanya. Kerana wilayatud daulah al-Islamiyah sesebuah negara, okey, dia tak berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang di negara yang lain. Di negara yang lain tak ada hak. Seperti mana dia buat jenayah di mana? Dia buat jenayah di luar negara, sepatut negara tersebutlah yang buat jatuhkan hukuman ke atas dia. Tapi kita contohnya di Malaysia ini, walaupun orang Malaysia buat jenayah di luar, okey, adakah kerajaan kita boleh menghukum di negara luar? Tidak boleh, sebab dia berada di bawah satu undang-undang negara tersebut. Cuma bila dia pulang ke negara kita, contoh Malaysia, sekiranya daulah Islamiah, negara Islam ini iaitu Malaysia, maka dikenakan hukuman ke atas orang tersebut. Okey, sebab dia dah pulang ke negara dia. Tuan-tuan perempuan, inilah pendapat majoriti di kalangan ulama, pendapat jumhur. Okey, tuan-tuan, kita terus berpindah kepada perkara yang kedua hari ini, iaitu mafhum ahliyatut taklif. Ahliyah, apa itu ahliyah? Ahliyah bermaksud salahiyah. Apa itu as-salahiyah? Iaitu salih. Apa itu salih? As-salahiyah, kelayakan, kesesuaian. Okey. Al-ahliyah dari sudut istilah, kita nak bincang pada hari ini ahliyatut takalif. Apa itu ahliyatut takalif ataupun ahliyatut taklif? Iaitu kelayakan untuk seseorang menerima pertanggungjawaban perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut istilahnya, bila sebut ahliyah, apa itu ahliyah? Iaitu satu sifat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat tersebut pada seseorang, dan sifat tersebut menjadikan seseorang itu soleh. Soleh itu maksudnya yang layak. Okey, lianna tasbutu lahul huquq, kerana bila mana ada sifat ahliyah, kelayakan, maka akan sabitlah hak-hak pada orang tersebut, maka akan sabitlah pada orang tersebut al-wajibat, perkara-perkara yang wajib, dan akan sabitlah kepada orang tersebut at-tasarruf, penggunaan harta dia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita terus lihat kepada ahliyatul wujub. Dalam ahliyah ni, apa maksud ahliyah? Iaitu kelayakan seseorang yang menyebabkan sabitnya hak-hak kepada dia. Sabitnya apa? Sabitnya perkara-perkara wajib kepadanya. Sabitnya apa? Tasarruf, boleh menggunakan harta. Sebab ada orang tak boleh gunakan harta, kanak-kanak tak boleh gunakan harta. Okey, kita akan bincangkan insya-Allah taala. Kita lihat pada hari ini ahliyatul wujub. Apa itu ahliyatul wujub? Iaitu kelayakan perkara yang wajib. Iaitu salahiyatul syakhsi lianna tasbutu lahul huquq wa tajibu alaihi wajibat. Iaitu hak-hak adalah sabit kepadanya, layak untuknya, dan juga perkara-perkara yang wajib juga layak untuk dia. Kita lihat sebenarnya dalam ahliyatul wujub dia ada dua unsur ataupun elemen. Yang pertama dipanggil subutul huquq li syakhsi, subutul wajibat ala syakhsi. Kita lihat di papan putih, mungkin tuan-tuan lebih nampak gambaran insya-Allah taala pada hari ini. Okey, kita lihat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincangkan pada hari ini adalah ahliyatu at-taklif. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam bab yang terakhir ni kita belajar, iaitu bab mukallaf. Bab apa? Bab mukallaf kita panggil al-mahkum alaih. Bab ni sangat panjang. Sebelum tuan-tuan masuk pada dalil-dalil syarak, iaitu Quran, hadis, ijma', qiyas, satu persatu kita akan sebut ahlul Madinah, saddu zara' dan sebagainya. Itu lagi panjang. Cuma dalam bab usulul fiqh mengenai dengan mukallaf itu sendiri, untuk bab mukallaf itu sendiri dia agak panjang. Dan salah satu perbincangan kita adalah ahliyatut taklif. Ahliyatut taklif dia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil ahliyatul wujub. Okey. Dan ahliyatul wujub ni ada dua elemen yang penting. Tuan-tuan, ada dua elemen yang penting, iaitu dipanggil apa? Yang sabit hak kepadanya. Subutul huquq li syakhsi. Iaitu apa kita panggil? Kita tulis bahasa Melayu pula. Sabit hak-hak kepada seseorang. Okey? Elemen yang kedua iaitu sabitkan perkara wajib ke atas seseorang. Ke atas seseorang. Okey, tuan-tuan. Ini kita bincang yang pertama adalah ahliyatul taklif, dia ada dua, iaitu ahliyatul wujub dan satu lagi ahliyatul huquq. Okey, dalam bab ahliyatul wujub kita lihat ada yang hak, ada perkara yang wajib. Ini tuan-tuan perlu tahu. Okey Tuan-tuan lihat apa maksud sabitnya hak. An yakuna lahu haqqun ala ghairihi, ka'an yunsiba ila abihi, yunsabu ila abihi wa yunfaq alaihi wa yasbutu lahu haqqul fil miras. Yang pertama sabit hak kepadanya. Apa sabit hak ni? Yang pertama dipanggil al-miras. Apa itu miras? Harta pusaka. Harta pusaka sabit kepadanya. Dan yang keduanya apa dia? Dipanggil apa? Iaitu nasab. Nasab. Dibinkan anak dia kepada ayah dia. Yang ketiga apa dia? Nafkah. Kanak-kanak ataupun baby dia akan sabit miras, nasab, nafkah. Ini kita akan bincangkan. Dan perkara yang wajib ke atasnya. Apa yang wajib? Kanak-kanak apa ada juga wajib? Ada.
Ya. Ad-dhaman. Ad-dhaman ni apa? Ad-dhaman ni ganti rugi. Kalau dia budak walaupun umur setahun, 2 tahun, tapi dah pecahkan cermin orang, pecahkan pasu orang, kena gantilah. Dia budak-budak, mengenai dengan harta, jadi kita akan bincang, memang kena ganti. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang asas yang tuan-tuan perlu tahu. Asas yang tuan-tuan perlu tahu. Apa dia? Asas mensabitkan ahliyatul wujub. Apa dia? Asas mensabitkan ahliyatul wujub. Apa itu ahliyatul wujub? Kewajipan, kelayakan menjadi wajib. Apa dia? Iaitu wujudu al-hayah. Ini yang asas tuan-tuan perlu tahu. Apa itu wujudul hayah? Adanya kehidupan. Dia tidak mengambil kira dari segi akal. Tak ada. Dia tidak mengambil kira dari segi umur. Tidak. Umur tak diambil kira berapa tahun, akal dia dah berakal ke tak diambil kira. Yang diambil kira adalah al-hayah. Dia tu hidup. Tuan-tuan, bila mana seseorang kanak-kanak lahir baru umur seminggu ataupun baru umur 1 hari, tapi ayah dia mati baru umur sehari, ya. Iltazamah. Sebelum doman tu ada perkataan. Doman. Sebelum Iltazamah wajib, iltizam wajib. Jadi adanya kehidupan. Contoh kanak-kanak, bila mana dia baru lahir dekat dunia, sebelum duduk dalam perut mak dia 9 bulan, lahir-lahir baru 1 hari lahir di kehidupan dunia, ayah mati. Tak kira lah, tak kira dia ada akal ke tak ada akal, mana kita nak tahu dia baru satu hari lahir kat dunia, kemudian umur dia baru 1 hari. Jadi tak kira dia balik ke kita tak kira umur dia 1 bulan ke, dia hidup kat dunia seminggu ke. Yang penting ayah dia mati ataupun mak dia mati, wajib miras kepada dia, harta pusaka. Ataupun mak dia mati melahirkan dia, dia dapat harta mak dia, walaupun mak dia susah payah korbankan diri untuk lahirkan dia, mak dia mati, dia dapat harta pusaka mak dia, miras harta pusaka. Sabit ni, sabitkan hak kepadanya. Satu lagi nasab. Bila mana dia hidup je, tak kira dia hidup seminggu ke sebulan, maka anak tadi dibinkan kepada ayah dia. Dibinkan kepada siapa? Ayah dia. Tak kira lah dia ni lahir cacat ke, lahir gila ke apa ke, yang penting dia hidup, maka nasab bin kepada ayah dia. Dan yang ketiganya adalah nafkah. Nafkah ni siapa? Wajib kepada orang penjaga dia, iaitu ayah dia lah. Tak ada ayah, atuk dia. Wajib bagi nafkah, berikan nafkah kepada siapa ni? Kepada budak tadi. Tak kira lah dia berakal ke dia gila, tak kira lah dia berumur berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun pun, yang penting ada asas dia adalah wujudul hayah, adanya kehidupan. Ini perkara yang mensabitkan hak budak-budak. Dan yang keduanya, mensabitkan perkara yang wajib. Budak-budak apa ada yang wajib? Lahir dekat dunia baru 1 tahun. 1 tahun tak dapat fikir apa lagi, tengok-tengok dah kena ganti rugi. Memang kena ganti rugi. Sebab apa kena ganti rugi? Sebab dia telah pecahkan pasu orang. Dia telah pecahkan pasu orang, maka kena ganti rugi. Adakah dia kena ganti rugi? Wali dia kena ganti rugi. Mak ayah dia kena ganti rugi. Ataupun satu kisah yang lain, perkara wajib ni, macam mana ayah dia mati. Dia lahir-lahir, ayah dia mati kemalangan. Ayah dah ada 1 juta ringgit dalam bank. Jadi anak dia pula anak lelaki-lelaki, mak dia dapat sikit je. Dia pula anak tunggal, memonopoli bersih harta anak dia selepas diberikan kepada mak dia, kepada isteri si mati. Jadi orang kaya. Bila dia jadi orang kaya, lepas cukup 1 tahun, apa yang berlaku? Cukup haul kita panggil, maka wajib membayar zakat. Baru 1 tahun hidup dah kena wajib zakat. Memang kena wajib zakat. Bila mana harta tadi dalam akaun bank dia dah cukup setahun, wajib. Bukan dia tak boleh nak keluar duit.
Macam mana dia nak keluar duit? Tak boleh. Penjaga dia kena keluar duit bagi pihak dia untuk membayar zakat. Nampaknya tuan-tuan, asas dia tuan-tuan perlu tahu, ahliyatul wujub adalah wujudul hayah, adanya kehidupan. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Adanya kehidupan ni sampai bila hukum ni berterusan? Sampai bila hukum ni berterusan? Tu menjadi tanda tanya. Okey, adanya hukum hukuk, hak-hak ni yang mensabitkan hak-hak, adanya perkara yang wajib selagi mana adanya kehidupan. Kalau tak ada kehidupan, maka tak adalah hak, tak adalah perkara yang wajib kepadanya. Boleh? Sampai bila tu? Sampailah matilah. Kalau mati memang tak ada pun, memang tak ada ahliyatul wujub, memang tak ada lah. Dia sebab dia bukan mukallaf. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada yang kedua, iaitu dipanggil ahliyatul wujub an-naqisah dan juga ahliyatul wujub al-kamilah. Dia banyak pecahan ni. Okey, tuan-tuan lihat. Dia pecah pada dua dulu, ahliyatul wujub. Kita padam dulu. Okey. Jadi ahliyatul taklif antaranya adalah ahliyatul wujub. Okey. Ni satu je. Cuma ahliyatul wujub dia bahagikan kepada dua. Tuan-tuan, ni dalam bab ni semua dah tertera dalam kitab-kitab fiqh. Cuma kita nak tahu term-term dia je lah. Semuanya hukum hakam sudah dalam kitab-kitab fiqh. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ahliyatul wujub, dia ada dua, dipanggil ahliyatul wujub an-naqisah. Ini term tuan-tuan. Naqisah makna kurang. Satu lagi al-kamilah, ahliyatul wujub al-kamilah. Okey. Ini semua term. Kamilah makna sempurna, naqisah makna kurang. Okey. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam naqisah, ahliyatul wujub an-naqisah, kurang ni dia ada beberapa gambaran lah. Apa maksud kurang? Makna dia tak lahir kat dunia lagi, masih dalam perut mak dia. Tak lahir lagi kat dunia, dalam perut mak dia. Cuma kita panggil apa? Al-wasiyah, al-irs, untuk mewarisi harta pusaka. Lagi apa lagi? Al-waqaf. Boleh? Sah. Ini semua sah. Sebab apa? Dia terima. Ini semua dia terima. Tapi untuk dia keluarkan, untuk dia memberi, itu tak sah. Apa dia contoh? Contohnya hibah. Dia beri ke orang, macam mana nak beri ke orang, dia pun budak-budak lagi. Ataupun dia nak bagi hadiah, ataupun nak berjual beli, itu tak sah. Itu tak sah. Okey. Tuan-tuan faham? An-naqisah maksudnya ahliyatul wujub an-naqisah, kelayakan seseorang itu tak sempurna lagi, kurang. Contoh di dalam ni, contoh dia di dalam perut mak dia. Dia tak lahir lagi kat dunia. Jadi tuan-tuan, bila dalam perut ibu ni, walaupun kita dengar nadi dia, jantung dia, degupan jantung, tapi tak semesti dia hidup tau. Dia hidup dalam perut ibu, cuma tak semesti dia hidup ketika dia keluar. Bila dia keluar saja di dunia, kadang-kadang dia boleh sesuai alam dia di alam perut ibu. Tapi bila dia keluar ke alam dunia, tak sesuai untuk dia pun mati. Okey, tuan-tuan kena faham, itu dipanggil an-naqisah. Bila dalam perut ibu dia, untuk dia nak keluar dah ni, dia nak keluar ni ke alam dunia, maka potensi untuk menerima wasiat daripada orang lain wasiatkan kepada dia, ada harapan sekiranya dia hidup. Al-irs, di dalam perut mak dia, potensi untuk menerima harta pusaka itu ada. Ada, tapi dengan syarat dia lahir dia hidup. Wakaf, orang lain wakafkan harta untuk dia. Wakafkan tak kira lah basikal ke apa benda ke, untuk dia. Jadi bila wakafkan untuk dia,
bila dia lahir hidup, maka wakaf tu diterima. Tapi untuk dia mengeluarkan harta dia, tu tak boleh. Nak hebah ke, nak beri hadiah kepada orang lain, nak jual beli, tak boleh. Nah, itu dipanggil naqisah, kurang, masih kekurangan. Okey. Sekarang al-kamilah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahliyatul wujub al-kamilah iaitu sabit bagi seseorang budak semata-mata dia lahir hidup. Okey? Dia lahir hidup dan berterusanlah. Sehinggalah sampai waktu kematian dia. Jadi ketika dia lahir itu, maka sabitlah hak-hak bagi dia, seperti subutul irs wal wasiyah wal waqaf lahu, wa kadzalika yasluh li hamlil wajibat imma asalatan wa imma niyabatan, fayajibu alaihi ba'dul wajibat illa anna al wali yuaddi an ba'd hadhihi al wajibat hatta yablugh. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab masalah ahliyatul wujub al-kamilah, macam mana ya? Sama gambaran, cuma ini dia tak lahir lagi kehidupan dunia. Dia masih janin, tak lahir lagi. Bila dia lahir, maka wasiah telah diterima. Makna telah di apa? Telah di endorse. Irs telah diterima. Irs ni makna harta pusaka. Wakaf juga telah diterima. Okey. Jadi maksudnya ini naqisah sebelum dia lahir ke kehidupan dunia. Bila dia lahir dan hidup, maka wasiat, iris, wakaf ini semua telah diberi apa? Endorsement. Okey. Boleh tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sabitlah, telah pada kamilah telah sabitlah wasiat bagi seseorang tadi. Baby tadi. Telah sabitlah harta pusaka bagi, telah sabitlah wakaf kepadanya. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga untuk menanggung perkara-perkara yang wajib juga telah pun wajib kepadanya. Macam mana tu? Mengikut pendapat jumhur tariqah Syafi'iyah, jumhur majoriti di kalangan ulama, bukan ini kita panggil apa ni? Ini kita panggil hukuk. Hak-hak yang diwajib, mensabitkan hak. Satu lagi apa? Hukuk ni plural kepada hak. Satu lagi adalah al-wajibat, perkara-perkara yang wajib untuk dia. Juga seperti mana zakat, ataupun zakat al-fitri, zakat fitrah, bahasa Melayu panggil. Zakat fitrah. Zakat fitrah, tuan-tuan, dia lahir baru sebulan. Lahir baru sebulan. Dia lahir 1 Ramadan. Contoh, lahir 1 Ramadan, tiba-tiba kena bayar zakat. Memang kena bayar zakat lah, tapi bukan dia yang bayar zakat. Ayah dia yang bayar zakat untuk dia. Jadi sebab apa ayah dia bayar zakat? Sebab dia dah sampai ahliyatul wujub al-kamilah. Waktu dia dalam kandungan dipanggil an-naqisah, tak wajib lagi zakat fitrah. Bila mana dia telah lahir, maka wajib zakat fitrah. Begitulah juga zakat. Dia lahir hidup, orang bagi dia harta 1 juta ringgit. Tahun depan, masuk umur tahun depan, cukup setahun. Dia lahir 1 hari, sampailah cukup setahun, maka wali dia, penjaga dia, wajib keluarkan zakat bagi dia. Itulah perkara yang wajib kepada dia mengikut tariqatul jumhur ataupun tariqah Syafi'iyah. Okey, apa itu tariqah jumhur, tariqah al-Hanafiyah? Tuan-tuan refer balik yang dulu. Dalam, tak salah saya, siri yang ketiga ataupun keempat, mengikut manhaj al-usuliyin. Itu tuan-tuan kena faham dulu. Barulah tuan-tuan akan nampak gambaran di mana tariqatul jumhur dan juga tariqah al-Hanafiyah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Ini pendapat jumhur wajib. Pendapat Hanafiyah, tariqah al-Hanafiyah ataupun mazhab Hanafi, mereka menganggap zakatul fitr adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah tidak dituntut melainkan daripada baligh dan juga berakal. Tuan-tuan, mengikut tariqah apa? Tariqah al-Hanafiyah. Mereka kata zakat ni tak kira zakat biasa, zakat simpanan, zakat apa pun, zakat fitrah ke, semua ini adalah kita panggil apa ni? Ibadat apa?
ibadat maliyah. Mazhab Hanafi dia kata ibadat maliyah ni tak boleh kita keluarkan daripada budak-budak, melainkan daripada orang yang baligh dan juga berakal, maka baru wajib dia keluar. Kalau budak-budak dia tak baligh lagi, jadi tak wajib zakat. Dia tak berakal lagi, tak wajib zakat. Itu tariqah Al-Hanafiyah. Jumhur termasuk mazhab Syafi'i wajib zakat. Okey. Begitulah juga dhaman. Dhaman ni ganti rugilah. Kalau dia pecahkan satu perkara, rosakkan satu benda, dia dhaman tiada hubungan baginya dengan mas'uliyah al-jinayah lis-saghir, li'anna al-mas'uliyah jinayah asasu al-aql. Okey. Tuan-tuan, dalam masalah yang kita nak bincang ni, dia masalah dhaman. Dhaman tariqatul jumhur wajib. Tariqatul al-Hanafiyah dia kata tak wajib sebab dia ada mengenai dengan maliyah ataupun jinaiyah. Jinaiyah mana apa? Jenayah. Budak-budak asas dia apa? Adalah akal. Asas dia akal. Bukan budak-budak tu asas dia akal. Masalah jinaiyah, masalah jinayat, asas dia adalah akal. Bila dia dah berakal, maka wajib dikenakan hukuman. Mana bila masa berakal, bila dah balik lah, itu maksud berakal. Kalau tak balik, mana tak berakal lagi, walaupun dia ada akal tapi akal tak sempurna. Okey, jadi tariqah al-Hanafiyah dia kata apa dia, mensabitkan dhaman itu tidak relevan lah bagi dia. Sebab apa? Budak-budak as-saghir tak sesuai untuk dia, untuk kita mengambil budak-budak rosakkan, pecahkan pasu, budak-budak rosakkan cermin, pecah. Jadi tariqah al-Hanafiyah dia kata tak wajib, sebab itu masalah jenayah. Sebab dia merosakkan harta benda. Jadi bila kena dhaman, ganti rugi, tak wajib dalam mazhab Hanafi, tetapi tariqatul jumhur wajib. Itu termasuk dalam al-wajibat. Yang kita bincang di al-huquq, hak-hak dan juga al-wajibat. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau saya tersalah tadi saya minta maaf. Sebenarnya dalam bab berakal ini, dalam bab masalah jenayah. Jenayah ni apa maksud jenayah? Jenayah ni maksudnya bunuh, patahkan tangan orang dan sebagainya. Itu adalah maksudnya, syarat dia kena berakal. Tapi satu lagi tuan-tuan, dia ada dipanggil sebagai mas'uliyah, dipanggil apa? Mas'uliyah apa kita panggil Mas'uliyah al-madaniyah. Al-madaniyah ni mengenai dengan ganti rugi harta. Seseorang pecahkan, ni baru bab dia. Dhaman, ganti rugi. Budak-budak pecahkan cermin kereta, pecahkan tayar basikal. Apa yang dia buat merosakkan harta benda orang lain, maka wajib diganti rugi. Tak kira tariqatul jumhur ataupun tariqah al-Hanafiyah, sama. Okey Sebab asasud darur dhaman. Asas kemudaratan, kerosakan yang dia buat mestilah ganti rugi. Tak kira lah kecil ataupun besar, orang gila, orang berakal, maka wajib dalam masalah mas'uliyah al-madaniyah. Kepertanggungjawaban mengenai dengan masalah harta. Bukan jinaiyah. Jinaiyah ni mengenai dengan bunuh dan sebagainya. Itu lain. Okey Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang kita lihat pula dalam masalah yang kedua dipanggil ahliyatul adab. Sekarang ni ahliyah, tapi ahliyatul wujub. Kita nak buang ahliyatul wujub. Kita nak tukarkan dia. Tukarkan dengan apa? Ini bab yang baru tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam masalah yang kita bincangkan tadi dalam ahliyatul wujub ni,
untuk masalah mas'uliyah al-madaniyah memang kenalah ganti rugi. Cuma al-jinaiyah mesti bunuh orang. Sebab kalau tuan-tuan biasa terdengar satu kisah yang beberapa tahun yang lalu. Apa kanak-kanak tak balik lagi ni, tapi dah berani bakar bunuh orang. Okey. Dia tak boleh jatuhkan hukuman mati. Tak boleh sebab apa? Dia jenayah dia buat tapi dia tak berakal lagi. Itu termasuk dalam bab, jadi bab jinaiyat, mas'uliyah al-jinaiyah. Jadi asasnya adalah berakal. Akal maknanya baligh. Jadi tak boleh jatuhkan hukuman dia terus. Dikenakan hukuman ta'zir. Kalau zaman sekarang dikenakan apa? Sekolah juana. Okey. Sekolah orang-orang yang jahat lah. Budak-budak yang ada kes banyak. Tuan-tuan nampak iaitu masalah al-jinaiyah. Okey tuan-tuan, sekarang kita nak ubah pula daripada ahliyatul wujub terus kepada apa? Terus kepada ahliyah, dipanggil ahliyah apa? Al-ada. Al-ada ni apa? Al-ada ni makna untuk melaksanakan tunai. Macam tuan-tuan sembahyang usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan tunai untuk melaksanakan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat. Okey. Tuan-tuan kita lihat mengenai dengan ahliyatul ada. Ahliyatul ada adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan ataupun perkataan daripada seseorang tu. Dengan satu cara yang diambil kira syarak mengambil kira perbuatan dia. Syarak mengiktibar mengambil kira percakapan dan juga perbuatan dia. Okey. Apabila dia buat sesuatu, dia lafazkan sesuatu, dia akad sesuatu, dia gunakan harta terhadap sesuatu perkara, beli ke, jual ke, beri hadiah ke, maka tarattab alaihi hukmuh, iaitu akan adalah kesannya. Bila dia beli, sabitlah hak kepadanya. Okey, bila mana dia melafazkan cerai, maka telah terlaksanalah, terputuslah hubungan suami isteri. Nampak tak? Okey, itu ahliyatul ada. Kita lihat tuan-tuan, apabila seseorang itu berpuasa, zakat ke, haji ke, okey, maka perbuatan tersebut adalah diiktibar di sisi syarak. Diambil kira. Makna dia telah melaksanakan perkara yang wajib ke atasnya, sembahyang, puasa, telah melaksanakan perkara wajib. Apabila dia buat satu perkara jenayah, maka dikenakan hukuman ke atasnya. Tak kira lah jenayah berbentuk harta ataupun jiwa. Okey. Jadi ahliyatul ada ni apa dia? Iaitu kita katakan kelayakan seseorang manusia. Limumarasatil a'mal, okey, untuk melakukan perbuatan, jadi bergantung diambil kira ataupun tidak ke atas akal dia. Jadi makna kita syarak mengambil kira ataupun tidak perbuatan ni, makna bergantung kepada siapa? Kepada akal. Kalau orang gila syarak tak ambil kira. Orang gila sembahyang, syarak tak ambil kira. Tak sembahyang pun tak apa, orang gila. Nampak? Tapi bila mana orang yang waras tak sembahyang, itu syarak ambil kira tu. Kira haram, dosa besar. Makna mempraktiskan amalan tadi. Praktik, mumarasah, melakukan. Melatih. Mumarasah ni makna daripada marasa yumarisu, melatih. Melakukan sesuatu amalan. Tuan-tuan, asas subutul ahliyah, ahliyatul ada adalah akal. Tuan-tuan nampak? Kita tengok papan putih sikit. Okey. Kita lihat Tuan-tuan, tadi kita bincangkan apa tadi? Ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub. Apa itu ahliyatul wujub? Apa asas dia? Asas ahliyatul wujub, kelayakan wajib ni, iaitu apa dia? Tuan-tuan masih ingat, iaitu wujudul hayah. Adanya kehidupan yang kita bincangkan tadi. Adanya kehidupan. Ahliyatul ada apa dia? Iaitu al-aqal. Ini adalah asas dalam ahliyatul ada.
diambil kira, syarat mengambil kira suatu perbuatan, syarat mengambil kira suatu dosa yang dia buat adalah kerana akal. Yang ahliyatul wujub yang kita bincang dia hak ataupun perkara yang wajib disebabkan adanya al-hayah, kehidupan. Tuan-tuan nampak okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat cuma ulama-ulama fiqh telah mentaqsimkan, membahagikan ahliyatul ada kepada 3. Okey? Ahliyatul ada ni ulama-ulama fiqh bahagikan kepada berapa tu? Kepada 3. 1, 2, 3. Yang pertama dipanggil ahliyatul ada al-mun'adimah. Ahliyatul ada al-mun'adimah. Satu lagi apa? Dua lagi apa? Ahliyatul ada an-naqisah al-kamilah. Sama. Yang ketiga adalah al-kamilah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ahliyatul wujub yang kita bincangkan sebentar sahaja tadi, ahliyatul wujub ni ahliyatul ada. Ada 2 je. An-naqisah dan juga al-kamilah. Tapi ahliyatul ada ada 3 tambah 1 iaitu al-mun'adimah. Apa itu mun'adimah? Daripada adam. Adam mana tiada? Adamun tiada, lawan dia wujudun ada. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahliyatul ada al-mun'adimah maksudnya kanak-kanak yang belum mumayyiz. Apa maksud kanak-kanak yang belum mumayyiz? Yang ialah yang bawah 7 tahun, bawah 6 tahun. Dia tak mumayyiz. Tak boleh makan sendiri, kadang orang suap, tak boleh basuh berak sendiri. Okey? Tak tahu bersih kotor. Jadi mereka ini tidak ada ahliyatul ada untuk menunaikan, melaksanakan tu, tak ada kelayakan. Untuk mun'adimah ni. Siapa dia? Yang ghairul mumayyiz. Yang budak-budak kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Okey. Sebab apa ya? Sebab tuan-tuan perlu ingat, asas kepada ahliyatul ada, yang pertama adalah akal dan yang kedua tamyiz. Tamyiz ni yang mumayyiz. Kalaulah dia tak ada akal, tak ada mumayyiz, tak mumayyiz, maka tak boleh dikira al-mun'adimah. Okey. Kita lihat pecahan hukum budak-budak yang tidak mumayyiz dari segi sah ataupun tidak. Dia ada beberapa. Contoh kita katakan di sini dalam bab apa? Bab ibadat. Tuan-tuan nampak yang sini? Kita tulis bab ibadat. Budak-budak yang tak mumayyiz, umur 2 tahun sembahyang, sah ke tak sah? Tak sah. 2 tahun 3 tahun sembahyang tak sah. Sebab apa? Dia tak tahu sembahyang tu apa. Okey? Okey. Dan dia sembahyang pun tak ada wuduk pun. Dan tasqutu anhu al-ibadah, dan juga sembahyang untuk kanak-kanak yang mumayyiz tak ada kewajipan ke atas dia. Tak ada kewajipan. Okey? Dan tidak pun ditujukan khitab perintah Allah sembahyang kepada mereka yang tidak mumayyiz, yang tidak berakal ni. Okey? Dan tak wajib qada pun. Jangan pula bila dah balik dia kata waktu sebelum mumayyiz dia banyak tinggal sembahyang. Memang bukan tinggal, memang tak payah sembahyang, dia tak perlu qada pun. Kemudian dalam bab yang kedua dipanggil bab muamalat. Muamalat kanak-kanak yang tak mumayyiz, okey, memang tak sah lah. Batal segala tasarruf. Segala penggunaan harta dia batal. Tak kira dia jual beli ke, dia sewa ke, dia pinjam, semua itu batal. Al-jinayat. Yang kita bincang tadi bab jinayat. Macam mana dalam bab jinayat? Okey? Dalam bab jenayah, bunuh orang dan sebagainya, dia tak mumayyiz lagi. Dia ambil senduk ke, ambil pisau kat dapur, cocok orang mati. Budak-budak umur 2 tahun 3 tahun tak tahu apa. Jadi tidak ada ke atasnya mas'uliyah al-jinayah. Tidak ada hukuman jenayah ke atas dia, tak ada apa. Sebab dia tak mumayyiz. Tak dikenakan sebarang hukuman di atas jenayah yang dia buat. Okey? Sebab itulah
Tidak ada apa-apa kesan dalam syarak ke atas perbuatan kanak-kanak yang tak mumayyiz ni. Ni tak mumayyiz ni. Bukan tak balik, tak mumayyiz. Balik lagi lebih lagi lah. Okey. Perkataan dia, perbuatan tak diambil kira. Dia bagi tahu ayah dia, kata dia bagi tahu mak dia, ayah dia pergi jumpa perempuan lain. Jadi mak pun percaya. Jadi kanak-kanak yang tak mumayyiz tak boleh ambil kira. Okey, boleh bergaduh je mak-mak dengan ayah. Okey. Bukan setakat kanak-kanak yang tak mumayyiz, orang gila pun sama. Orang gila termasuk dalam munadimah. Al-majnun dipanggil al-maqbul. Majnun atau maqbul, khabal. Aqluhu fihi khabal. Akal dia ada sedikit kecacatan. Itu dipanggil gila. Jadi itu dipanggil al-munadimah. Dia bukan setakat tak budak yang tidak mumayyiz, bahkan orang gila pun termasuk dalam munadimah, tak diambil kira. Dia bunuh orang pun tak apa. Siapa bunuh orang? Orang gila bunuh orang pun tak apa. Dikenakan penjara seumur hidup? Tak ada kena apa-apa hukuman pun. Sebab dia gila, tak ada akal. Jadi tidak ada hukuman ke atas dia. Dia curi pun tak kena apa-apa. Begitulah juga orang tua, orang lelaki atau perempuan dah tua bangka, dah nyanyuk dah pun, dia bunuh orang ke, dia buat apa-apa, itu tidak dikenakan sebarang hukuman kerana dia termasuk dalam al-munadimah. Sebab dia tak ada akal lah, dia dah nyanyuk lah. Walaupun tuan-tuan lihat bajunya kemas, perwatakan dia seperti orang yang waras, tetapi akal dah tak ada dah. Dah nyanyuk lah. Nampak luaran je kemas. Mungkin anak dia selalu basuh berak, dia kencing dia, jadi nampak luaran kemas, tapi sebenarnya dah nyanyuk dah, lupa dah. Tetap digolongkan sebagai al-munadimah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ijarah maknanya apa? Ijarah mana sewa. Okey. Ahliyatul ada an-naqisah. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau boleh kita nak habiskan terus yang ketiga. Ini dah selesai. Okey. Kita masuk an-naqisah. Naqisah ni ahliyatul ada an-naqisah. Ahliyatul ada an-naqisah, dia mensabitkan bagi kanak-kanak mumayyiz, sabitlah bagi kanak-kanak yang mumayyiz, yang kecil, yang mampu untuk faham hukum syarak secara ijmal. Dia lawan kepada al-munadimah. Ni tak mumayyiz, ni mumayyiz, tapi tak balik lah. Okey, dia mumayyiz tapi naqisah, kurang. Sebab dia tak balik lagi. Dia dah mumayyiz tapi tak balik. Okey. Yang dimaksudkan dengan tamyiz mumayyiz di sini iaitu mengetahui makna-makna lafaz, akad dan sebagainya. Orang budak-budak umur 8 tahun, 10 tahun, tuan-tuan kata pergi beli, ambil duit RM10 pergi beli makanan, roti, dia pandai. Tapi tuan-tuan beri dia RM10 beli kereta, dia pun pelik. RM10 boleh beli kereta, dia pun faham. Tapi dia beli kereta mainan lah, RM10. Tapi kalau tuan-tuan suruh beli RM10 beli basikal, dia pun faham RM10 mana boleh beli basikal. Sebab dia dah mumayyiz. Okey, basikal mainan pun mungkin atas RM10. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap seseorang itu sebagai mumayyiz melainkan apabila telah sampai umurnya 7 tahun. Okey, 7 tahun di sisi kebanyakan di kalangan ulama-ulama lah, kerana hadis Nabi kata muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wa hum abna'u 7 sinin. Okey, suruhlah anak kamu muru auladakum bis-salah, suruhlah anak kamu sembahyang wa hum abna'u 7 sinin. Ketika itu umur 7 tahun. Sebab apa suruh 7 tahun? Sebab dia dah mumayyiz. Sebab tu ulama-ulama menyatakan ambil hadis tu sebagai satu istidlal, iaitu mumayyiz yang kena sembahyang umur 7 tahun. Okey. Kemudian berterusan ahliyatul mumayyiz tadi, kelayakan untuk mumayyiz tadi sampailah dia balik. Maknanya sampai bila ni ahliyatul adab an-naqisah ni? Mumayyiz sampai bila? Sampai balik. Kita lihat pula dari segi ibadat. Macam mana ibadat an-naqisah? Budak-budak yang mumayyiz, ibadat dia adalah sah. Cuma tak dituntut lah budak-budak tak menjadi satu kewajipan. Tapi kita kata sah semayang dia, puasa dia. Kemudian muamalat tuan-tuan ada 2 muamalat. Untuk kanak-kanak yang an-naqisah, muamalat, apa yang keluar daripada dia tak sah, yang boleh buat rugi dia tak sah. Tapi apa yang boleh menguntungkan dia sah. Apa dia? Orang bagi hadiah boleh terima, an-naqisah. Orang bagi apa lagi, hebah, orang bagi wasiat, semua dapat terima an-naqisah, apa yang benefit untuk diri dia. Tapi yang memudaratkan dia untuk keluar, itu
Keluar macam mana? Beli daripada budak-budak tak sah. Sewa daripada budak-budak tak sah. Okey, ada satu lagi dalam bab muamalat dipanggil apa tahu? Dipanggil sebagai tasarruf yang mutaraddidah. Mana dia ada possibility untuk manfaat, ada possibility untuk mudarat. Ada possibility untuk baik ataupun yang tidak baik. Maka di sini bergantung kepada keizinan wali. Wali ni penjaga budak-budak tadi. Sebab budak ni tidak mumayyiz, tak boleh pegang duit. Jadi penjaga dia. Macam mana yang kita panggil al-mutaraddid, Apa mutaraddid? Iaitu tasarruf yang ada possibility untung ataupun tidak. Itu tuan-tuan, contoh seperti nak masuk saham, nak melabur, nak buat investment. Itu perlu kepada izin daripada wali. Wali tengok tempat ni bagus ke tak bagus, nak invest duit ni, nak laburkan duit ni. Nampak? Okey. Kemudian yang terakhir bab jinayah untuk an-naqisah macam mana? Tidak ada apa-apa juga ke atas dia, tetapi dikenakan hukuman yang sesuai beserta umur dia. Macam saya bagi tahu tadi, umur baru 12 tahun tak balik lagi, 11 tahun tak balik, tapi dah berani bakar tafiz, dah berani bunuh orang. Jadi adakah dikenakan hukuman penjara atau tidak? Dikenakan yang sesuai dengan umur dia. Sekolah juana, okey? Apa yang sesuai dengan dia? Hakim lebih mengetahui dalam bab ni. Okey kemudian tuan-tuan, yang terakhir pada hari ini, mungkin masa tak mengizinkan kita. Satu lagi last sikit pendek. Al-Kamilah ni mana sudah balik. Okey? Dah balik. Cuma tuan-tuan, dalam masalah balik ni dia ada dua. Untuk lelaki perempuan, balik ni ada dua. Satu dipanggil tabi'i, satu dipanggil takdiri. Apa maksud ahliyatul ada al-kamilah? Maksudnya sudah al-bulugh. Bulugh mana balik. Cuma dalam masalah balik ni dia ada dua tau. Satu dipanggil sebagai at-tabi'i. Tabi'i ni makna apa? Tabi'i ni makna tabiat lah. Yang kedua dipanggil sebagai takdiri. Macam mana kita nak tahu seseorang tu balik ke tidak? Itu menjadi persoalan tu. Lelaki dan juga perempuan. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, seseorang itu balik dengan cara tabi'i, dia mimpi lah. Mimpi yang mengeluarkan air mani. Tak kira lelaki ke perempuan. Perempuan pun boleh mimpi mengeluarkan air mani, sama seperti lelaki-lelaki. Itu sebagai tabi'i. Bila perempuan ataupun lelaki-lelaki mimpi yang mengeluarkan air mani, maka hukumnya apa? Baliklah dia. Okey? Jelas? Okey. Ataupun at-tabi'i bagi seorang perempuan, iaitu kita panggil dia hamil. Dia mengandung. Mengandung mana dia telah balik. Ataupun dia haid, mana dia telah balik. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang keluar mani ni, dia ada dua. Sama ada keluar ketika mana dia tidur ataupun dia keluar ketika dia sedar. Keluar ketika tidur ataupun tak tidur ke, yang penting keluar air mani pada waktu yang memungkinkan dia. Pada waktu yang logik dalam akal kita. Takkanlah umur 3 tahun boleh keluar air mani. Itu kita tak boleh tu dari segi akal tak boleh terima. Jadi maksudnya logiklah. At-tabi'i, contoh umur apa 11 tahun dah balik. 10 tahun pada zaman sekarang mungkin balik. Okey, dari segi tabi'inya kita lihat ada kebarangkalian boleh. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haid pula untuk orang perempuan seperti mana Aisyah radhiyallahu taala anha dia bagi tahu la tuqbal salatul haid illa bi khimar. Sembahyang perempuan tak sah, perempuan yang haid tak sah sembahyang melainkan dengan khimar. Okey, nampak tak? Apa sebab tak sah sembahyang perempuan yang haid? Mana haid tu bila dah balik. Sebelum balik tak wajib sembahyang. Okey, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, kita lihat pula segi takdiri. Takdiri yang terakhir untuk tutup tirai pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Takdiri ni maksud dia apa? Ketika mana tidak ada tahaqquk minal bulugh at-tabi'i, ketika mana tidak ada tanda-tanda at-tabi'i, keluar air mani tak ada, laki tak ada, perempuan pun tak ada keluar air mani, contoh. Jadi kita takdiri kita andaikan. Macam mana kita nak andaikan? Iaitu kebanyakan ulama-ulama fiqh mereka kata nihayatul bulugh, kemuncak kepada balik adalah umur 15 tahun. 15 tahun tu bukan syamsi, bukan ikut bulan Islam al-qamari, ikut bulan Islam. Jadi maknanya di awal sikit lah. Bulan syamsi ni dia lewat sikit berapa hari qamari di awal, jadi ikut bulan qamari 15 tahun cukup bulan qamari, maka baliklah dia walaupun tak keluar air mani. Okey
Itulah yang baligh bagi lelaki dan juga perempuan mengikut jumhur majoriti di kalangan ulama-ulama fiqh. Okey tuan-tuan, kerana hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW dalam riwayat daripada Imam Bukhari ke Muslim ni, dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Dia kata apa tu? Dalam riwayat Imam Bukhari, dia kata Nabi SAW aradahu yauma Uhudin. Daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi SAW panggil dia supaya hadir depan Nabi, untuk Nabi lihat keadaan fizikal dia. Pada ketika tu umur dia berapa tahun? Bahawa Ibnu Arba'asyarata sanatan, umur dia 14 tahun. Falam yujizni, Nabi tak beri izin untuk dia perang. Tapi bila tahun depan, aradani, Nabi panggil aku sekali lagi untuk hadir di hadapan Nabi pada peperangan Khandaq. Ibnu Umar kata umur aku pada ketika itu 15 tahun, fa'ajazani, Nabi beri keizinan kepada aku. Maksudnya 14 tahun tak balik lagi, segi takdiri. 15 tahun dah balik, baru boleh sertai peperangan. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baligh berakal, baginya ada ahliyah, dipanggil ahliyatul ada al-kamilah. Okey jelas maka sahlah bila dah al-kamilah ni, sahlah semua akad jual beli, sewaan, pinjaman dan sebagainya, tasarruf dan juga penggunaan harta untuk melabur dan sebagainya, semuanya adalah sah. Okey. Sampai bila tu? Sampai bila sah? Sama ada dua, sampai dia mati ataupun sampailah datangnya awarid. Awarid ni apa? Jamak kepada aridah, jamak kepada aridun, iaitu halangan-halangan yang penyakit-penyakit yang kita akan bincangkan selepas daripada ini insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar ini untuk pengajian kita. Untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ini dalam pengajian asal usulul fiqh dalam bab apa? Ahliyatul taklif, ahliyatul wujub, dan juga ahliyatul ada. Okey, jadi dalam bab al-mahkum alaih, iaitu mukallaf itu sendiri kita bincangkan. Tuan-tuan yang terlepas ikuti pengajian kita, boleh terus dari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, dari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Sama-sama kita memanjangkan manfaat pada pagi yang mulia ini pengajian kita dengan menekan butang share. Sama-sama orang lain mendapat istifadah, benefit daripada pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.